Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kepada Dr. Zuhairi bin Zakaria bagi subjek GMGF 2014 Ekonomi dan Pembangunan. Okay, kami terdiri daripada 5 anggota kumpulan, iaitu Santi Anak Hukum Sami, nombor matrik 259675, Muhammad Huzairi bin Yahya 257455, Muhammad Safar bin Nawawi 268413, Muhammad Hafiz bin Adnan 268488, dan akhir sekali Syekh Rahidan Syak bin Ahmad, nombor matrik 268794. Okay, baik. Kami siapkan satu assignment untuk subjek tersebut, iaitu di bawah tajuk pembangunan import dan ekspor, kesannya kepada pertumbuhan ekonomi di negara Jepun. Okay, dalam bab ni kita ada menceritakan beberapa tajuk-tajuk besar, iaitu pembangunan ekspor dan import, cadangan dan penyelesaian, kesan kepada negara Jepun, dan kesimpulan lah. Okey, terlebih dahulu saya ceritakan sedikit pendahuluan lah bagi assignment yang kami siapkan ini, iaitu dalam nama perdagangan antarabangsa antara negara Jepun dan Malaysia wujud kerana penawaran dan permintaan dan skala ekonomi yang berbeza. Yang kedua ialah jenis barangan yang diimport dari Jepun ke Malaysia, iaitu ada beberapa jenis, salah satunya kereta, tekstil, barangan industri ringan, peralatan mesin, dan aksesori kerajaan. Barang ekspor Malaysia ke Jepun iaitu dari segi gas alam cair LNG, produk elektrik dan elektronik, dan produk berbasis kimia, produk yang berkaitan kimia lah. Okay, yang ketiga, pada tahun 2014 nilai perdagangan antara Malaysia dan Jepun, maksudnya nilai ada nilai perdagangan, nilai ekspor dan nilai import. Nilai perdagangan iaitu RM137.45 bilion, mempunyai penambahan 1.4% dari 2013. Nilai ekspor pula sebanyak RM82.71 bilion, di mana ada pertambahan dari 44% dari tahun 2013. Dan nilai import pula RM54.75 bilion, iaitu negatif 2.9% dari 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Zul dan rakan-rakan, saya Syed Rahidan Syah bin Syed Ahmad Syah 28794. Grup kami membincangkan topik pembangunan negara Jepun dalam ekspor import kereta di negara Jepun dan perbandingan dengan negara Malaysia. Penglibatan Jepun secara proaktif dalam sektor otomotif telah memacu global untuk turut bersaing dengan negara Jepun. Jepun merupakan negara pengeluar kereta terkemuka di dunia yang mendapat status sebagai peneraju dunia dalam sektor pembuatan dan teknologi otomotif. Jepun dengan membuktikan banyak pengeluaran kereta jenama daripada Jepun seperti Mitsubishi, Honda, Nissan dan sebagainya mendapat tempat di peringkat antarabangsa. Tambahan pula, Jepun merupakan salah satu mitra utama Malaysia dan juga merupakan mitra perdagangan terbesar keempat bagi Malaysia. Sementara itu, bagi Jepun, Malaysia merupakan mitra perdagangan terbesar ke-11 di dunia dan merupakan mitra perdagangan terbesar keempat antara negara-negara ASEAN setelah Thailand, Vietnam dan Indonesia, dengan hasil produktiviti yang berskala besar dalam membuatkan komponen kenderaan syarikat daripada Jepun mudah didapati. Berdasarkan graf di dalam slide antarabangsa yang diambil daripada statistik perdagangan antarabangsa rasmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Jepun MOF pada tahun 2020. Dalam belajar menunjukkan jumlah ekspor kereta tahunan daripada tahun 2016 hingga tahun 2020 telah menampakkan peningkatan. Okey, yang kita dapat tengok pada yang kedua pula, graf yang kedua, perbandingan jumlah pengeluaran kereta tahunan antara negara Malaysia dan negara Jepun. Sumber daripada Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020. Di dalam graf menunjukkan pengeluaran kereta tahunan antara Malaysia dan Jepun pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Dapat dilihat jumlah pengeluaran kereta tahunan bagi Jepun adalah lebih tinggi berbanding dengan jumlah pengeluaran kereta tahunan Malaysia. Hal ini mungkin disebabkan
oleh dasar yang diambil oleh pihak kerajaan berkenaan industri automotif negara tersebut. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Uzairi bin Yahya, nombor metrik 257455. Di sini saya akan memetakan cadangan dan penyelesaian. Yang pertama, MOU. MOU meningkatkan rantaian automotif yang optimum. Yang kedua, mengimbangi ekonomi negara dan lingkungan jaringan yang fleksibel. Yang ketiga, NAP. NAP mentransformasikan sektor automotif lokal agar lebih kompetitif, produktif dan mampu sumbang kepada ekonomi negara. Yang ketiga, Proton pada 1985 berhasil membantu industri automotif negara dan mencatatkan pangsa pasar kenderaan terbesar di Asia. Yang keempat, kajian pada 2019, automotif lokal sebanyak 48%. Yang kedua, automotif Jepun sebanyak 45% dan automotif kontinental sebanyak 7%. Okey, dalam 10 kereta yang paling popular, 10 jenama kereta popular, kedua adalah jenama yang paling tertinggi jualan melalui website Kasam pada tahun 2019. Statistik diswastakan pada 2012, iaitu Proton X70 dan Proton Saga. Dua model taruhan yang lebih menarik dan telah mendapat perhatian pembeli dan dianggap berjaya dalam proses revolusi. Sebanyak 36% jualan pada 2019. Mengikut kajian statistik pada 2015 hingga 2019, sebanyak 100,821 unit telah terjual. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Pembangunan impor dan ekspor serta kesannya kepada negara Jepun. Ringkasan kadar pertumbuhan GDP dan GDP per kapita antara Malaysia dan Jepun dari tahun 1990 ke 2019. Jepun mengalami pembangunan yang lebih pantas dan lebih maju berbanding Malaysia. Menurut Bank Dunia, Malaysia diunjurkan mengalami pertumbuhan ekonomi yang perlahan dan lemah pada tahun 2020. Bukan itu sahaja, malah populasi penduduk dan luas wilayah suatu negara juga mempengaruhi GDP. Pertumbuhan populasi yang semakin tinggi dapat menyebabkan penurunan penggunaan sumber daya per kapita. Selain daripada itu, kesan seperti meningkatkan tekanan pada faktor-faktor terbatas di planet ini seperti penggunaan lahan dan air tawar. Sumber ini dipetik daripada Global Demografi tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Adnan. Saya akan nombor metrik 268488. Saya akan menyambung perbincangan daripada kawan saya. Kita melihat perbandingan daripada negara Jepun dan Malaysia. Yang pertama, negara Jepun yang berkedudukan yang nombor 6 dan Malaysia adalah kedudukan nombor 27. Yang kedua, Jepun memberi tumpuan kepada teknologi, pertumbuhan ekonomi yang stabil, menetapkan visi ekonomi yang mendalam mengenai trend global, melaksanakan strategi pemulihan industri yang berkomprehensif, kemajuan teknologi dan corak perdagangan yang dinamik. Yang ketiga, ekonomi Jepun berkembang sebanyak 1.1% pada tahun 2022 berbanding tahun 2021, tetapi kadar itu perlahan daripada 2.1% pada tahun 2021. Dari segi nominal, KDNK Jepun meningkat sebanyak 1.3% dan pada tahun 2022 mencerminkan inflasi sepanjang tahun. Kita melihat pada Jepun GDP growth, iaitu yang pertama iaitu 0.6% pertumbuhan suku pertama sejak suku April Jun tahun 2022. Perbelanjaan isi rumah bertambah sebanyak 0.5%. Pelaburan modal berkorporat menurun sebanyak 0.5% dan pelaburan perumahan swasta menurun sebanyak 0.1%. Yang nombor dua, garis dasar Jepun mencapai pertumbuhan sederhana pada tahun 2023 apabila permintaan domestik bertambah baik dan disokong oleh menghapuskan
menghapuskan sekatan COVID-19 dan penurunan inflasi dan pelancongan. Dengan nombor 3-nya, KDNK kekal agak jauh daripada tahap puncak pengeluaran para pandemik dan risiko terhadap prospek adalah ketara momentum yang lemah di luar negara akan menjejaskan ekspor. Kesimpulan yang kita boleh dapat daripada pembentangan ini adalah pembangunan merupakan satu inspirasi yang terbentuk di mana kedudukan sesebuah negara. Kepentingan teknologi hari ini telah mewujudkan satu perlumbaan bagi menunjukkan keupayaan sesebuah negara untuk bersaing di peringkat global. Pelbagai pelan dirangka bagi mengukur pembuatan keputusan terhadap pengubahsuaian persekitaran global. Selain itu, perkongsian kepakaran dalam pelbagai bidang mampu menyelaraskan pembangunan ekonomi yang baik. Bagi menambahkan kesejahteraan rakyat, perlu ada sumbangan kepada peningkatan keupayaan kedua-dua negara dalam semua polisi penting. Oleh itu, kerajaan percaya pada pelan ini mampu menjadikan langkah pertama negara untuk membangunkan dan memacu transformasi pembangunan tempatan, berteraskan pembangunan mampan, berkompetitif dan berdaya saing. Boleh dilihat kerjasama yang amat diperlukan untuk Malaysia dan Jepun. Selain itu, kerjasama pembangunan mampu memberi faedah kepada semua pengguna ekonomi kedua-dua negara. Sekian saja pembentangan daripada saya. Terima kasih.